sejahtera. Kembali ke dalam channel saya iaitu Naturehood. Okay, setelah sebulan lebih jugalah saya tak upload video. Jadi hari ni saya nak upload tentang binatang yang dipanggil ikan paus ataupun kita panggil whales. Kita nak cerita pasal whale. Whale ni dia tergolong dalam satu order yang dinamakan Cetacea. Bila saya cakap cetacean tu maksudnya dia adalah dalam order Cetacea, iaitu contohnya whale, dolphin, porpoises. Okay, semua ni dipanggilkan cetacean. Modern cetacean. Okay, dalam muka bumi ini terdapat 90 spesies whale. Termasuklah juga whale, dolphin, porpoises. Okay, sebenarnya kalau kita tahu dolphin ni adalah sejenis whale juga. Cuma kita akan bahagikan whale ni kepada dua jenis, iaitu yang ada gigi dengan yang tak ada gigi. Okey, disebabkan terlalu banyak sangat spesies ikan paus dekat muka bumi ni. Okey, macam mana para saintis yang expertise dekat dalam whale ni, cara untuk diorang membezakan spesies ni, dia menggunakan 5 features, iaitu daripada diorang punya ekor, tails, dorang punya flippers, dorang punya blowholes, dorang punya blows, and lastly dorang punya dorsal fin. Okay, jom kita start. Yang tadi I cakap dia terbahagi kepada dua grup, iaitu mysticid and odontocid. Okay, kita start dengan mysticid. Okay, mysticid dia mengambil perkataan ni daripada Greek word, iaitu mistakos bermaksud moustache, iaitu misai. Dia punya seeds tu bermaksud daripada perkataan ketos, iaitu huge fish. So gabungan antara dua perkataan ni adalah bermaksud huge fish with moustache. Gitu. Okay, apa ciri-ciri mysticid ni? Okay, ciri-ciri mysticid ni adalah dia mempunyai baleen plates. Baleen plates ni lah yang dia refer kepada moustache tu. Nama dia moustache kan? Huge fish with moustache. So moustache ni dia refer kepada baleen plates. Okay, baleen plates ikan paus ni adalah digunakan untuk dia filter feeding, iaitu dia buka je mulut dia. So makanan-makanan macam plankton, krills, small fish, squid, crustacean, dia akan lalu dekat dia punya baleen plates dengan air-air sekali. So air-air dia ni dia macam, ini adalah teknik dinamakan teknik gulping and enlarging. Macam tu. Nanti I tunjukkan cara dia. Nanti I akan letakkan gambar dia. Okay, next, dia punya ciri-ciri lain juga adalah dia mempunyai dua blowholes. Maksudnya dia blowholes dia ni ada dua. Macam selalu kita tengok. Okay, kita letaklah. Okay, video yang sekarang I tunjukkan ni adalah video blue whale dengan dia punya hidung ataupun blowholes dia. Dekat belah atas C kita boleh tengok ada dua lubang kan. Okay, bila kita tengok dia ada dua lubang macam tu, dia adalah tergolong dalam grup mysticid. Macam tu. Apa dia punya features lagi? Features dia tak ada melon. Melon tu adalah satu bulging fat area dekat sebelah atas. Ini jendul, bukan melon. Melon ni selalunya ada dekat ikan-ikan yang tergolong lagi satu grup tu lah, odontocid. Okay, dia tak ada melon dan dia tak mampu menggunakan echolocation untuk dia capture prey ataupun apa-apa je lah. So dia tak ada feature echolocation ni. Maybe I cakap okay, dia tak gunakan echolocation, dia tak gunakan apa dia punya signal apa semua tu, tapi dia ada juga suara, iaitu dia menggunakan low frequency sound untuk dia menggunakan sebagai communication. Communicate antara dia punya kawan ataupun dia punya anak. Dia gunakan benda tu sebagai communicate. Kumpulan ni juga dia akan feed dekat tempat-tempat yang shallower. Maksudnya dia akan mencari makanan dekat tempat-tempat yang lagi cetek dan bukan tempat-tempat yang dalam, kalau nak dibandingkan dengan lagi satu grup tu lah. Dan lastly, dia akan travel dalam small groups. Selalunya kita tengok video-video blue whale ni, selalunya akan ada seekor ataupun dengan anak dia, 2 ekor. Dia tak lebih daripada sampai 10, sampai 7, sampai 5 macam tu. Usually dia akan daripada seekor sampailah ke 4 ekor macam tu. Sebab dia tak perlukan ramai-ramai. Sebab dia nak ramai-ramai pun buat apa? Sebab dia cara pemakanan dia pun individually, dan bukan dia macam memerlukan pertolongan yang lain untuk macam kepung binatang tu ke, tak. So
That's why. Okay, lastly group apa tadi? Lagi satu odontosid. Odontosid, sorry. Okay, odontosid ni juga dia berasal daripada perkataan Greek word, iaitu bermaksud odos, bermaksud teeth ataupun gigi, dan lagi satu ketos tadi bermaksud huge fish. Okay, gabungan antara dua perkataan ini menjadi odontosid yang bermaksud huge fish with teeth. Cetacean yang tergolong dalam grup odontosid ni mempunyai gigi. Dia ada identical gigi. Macam gigi manusia, dia ada banyak gigi. Jenis gigi macam gigi geraham, gigi taring, gigi kapak ke gigi apa ke, gigi depan ni semua. Okay, macam ikan odontosid ni, dia ada gigi yang identical. Maksudnya semua sama. Sama size, sama semua tu lah. Tapi dia, I don't know lah, the exact amount of teeth yang diorang ada. Disebabkan diorang ada speciality, iaitu diorang ada gigi. Okay, diorang ni memilih more kepada menangkap makanan instead of just nganga makanan tu masuk. No. Disebabkan diorang ada gigi dan diorang punya saiz lebih kecil daripada binatang-binatang yang dalam grup Mystisid. Diorang ni lebih kecil, so diorang lebih mudah untuk bergerak dan kurang lagi bintangan tu. Senang dia nak berenang, dia nak mengejar dia punya prey. So dia memilih untuk mencari makanan-makanan yang seperti ikan, big fish, marine mammals, and contohnya dia makan juga seni-seni laut, dia makan penguin. Kan? Contohnya macam killer whale lah. Killer whale kan selalu kita nampak dia akan macam serang penguin macam tu. And then dia juga makan squid. Dia kejar lah benda-benda macam tu. Grup tadi tu, Mystisid tu dia tak ada melon kan? Okay, so grup odontosid ni dia ada melon yang menggunakan untuk echolocation. Echolocation ni untuk mencari makanan, melarikan diri daripada dia punya predator. Lepas tu cara untuk dia elakkan bila dia berenang ada obstacle. Okay, so dia akan sendkan dia punya signal daripada melon, and then dia akan, contoh ada batu depan ni, okay, dia sendkan signal tu ke batu, and then dia akan patah balik dan dia akan receive benda tu, so dia akan boleh elak lah. Either dia nak ke kiri atau ke atas, ke bawah. Macam TikTok. So macam tu lah guna echolocation. So nampak ikan yang macam ada benjol kat situ, dia adalah kumpulan odontosid dan menggunakan echolocation macam dolphin, beluga whale, sperm whale, killer whale. Yang tu semua tergolong lah dalam kumpulan odontosid. Okay, lastly, feature dia adalah dia travel dalam group yang besar. Okay, macam kita nampak killer whale selalunya dia akan travel more than one, more than two. Okay, disebabkan dia ni mempunyai cara pemakanan yang dengan memburu, mengejar. Okay, jadi dia memerlukan dalam group yang besar untuk membantu satu sama lain. Contoh, okay, sini perangkap sini, sini perangkap sini. Tapi sebelum tu ada satu benda yang I janjikan untuk mencerita, iaitu cara pemakanan Mystisid makan. Okay, cara diorang adalah melalui gulping ataupun skimming. Skimming ni maksudnya cara dia, okay, kalau ada video I letak lah. Okay, skimming ni maksudnya ikan paus tu dia akan pergi ke surface dan dia akan nganga mulut dia. Contoh ni dia punya surface water, dia akan nganga mulut dia, dia akan skimming sepanjang tu sampai dia rasa macam okay, dah kenyang, okay, dia tutup. Okay, macam mana? Okay, kita tahu, okay, sementara dia buka mulut tu, air tu akan masuk, betul? Bila air tu masuk, disebabkan dia ada bedding plates, dia macam ni lah bedding plates. So bila plankton, ikan semua dah masuk, okay, dia akan sangat rapat tau, sangat macam dense, sangat padat. So yang bila dia tutup mulut, semua tu kat dalam, and then dia akan hembuskan air, dia keluarkan air je yang akan keluar. Yang lain-lain semua tersangkut dekat bedding plates dia, dan itulah cara pemakanan dia. So sebenarnya itu je lah yang saya nak cerita, tapi sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan. Jadi ini adalah part yang pertama. First part adalah macam introduction of whales dalam dunia whales ni. So second part nanti kita akan ceritakan lagi tentang ikan paus, jenis-jenis ikan paus. Contohnya kita akan cerita lagi detail pasal sperm whale, kenapa dia boleh dapat nama sperm whale. And then next kita boleh cerita pasal blue whale, sea whale, beluga whale, narwhal whale. Sangat banyak jenis-jenis ikan paus. Oh, lupa, I nak bagi tahu something. I dapat info, apa yang I kongsi, apa yang share tu semua based on this book yang I baru beli tentang whales, dolphins and porpoises. Okay, semua info tu datang daripada buku ni, 100% daripada buku ni, dan knowledge I yang lain juga.
Kalau siapa-siapa berminat belilah, okey je. Sebab illustration dia best lah. Dia macam I cakap tadi, cara dia makan semua dia ada tunjuk dekat sini. Dia punya tail. So ini adalah contoh-contoh right whales. Let me show you guys dia punya illustration. Contohnya dekat sini. So ni adalah jenis-jenis whale yang ada. Contoh ini dia bahagikan jenis yang dekat North Atlantic. Yang kat belakang ni pula contoh dekat South Atlantic. Yang ada juga yang South China Sea. Contoh semua ada kat sini. So it's kind of interesting. Kalau siapa-siapa yang macam minat dengan binatang-binatang whales, porpoises, whales, dolphin, so okay lah beli benda ni. Okay, itu saja video untuk hari ni. Kali ni. So lepas ni kita tunggu pula video part 2 untuk kita ceritakan tentang specifically whale, blue whale, sperm whale, killer whale. So I pilih whale-whale ni semua bila I ada satu hari tu I tanya dekat kawan-kawan I nak cakap pasal whale apa, sebab terlalu banyak whale. So diorang nak I ceritakan pasal killer whale, sperm whale. Tunggulah next video I. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like the video. So sebelum ni I sangat lupa nak cakap benda-benda ni, tapi turn on the notification. So that's all.